Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama dengan saya Dai Hilman dalam Tajarah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua sahabat penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah SWT ini dapat kita gunakan untuk beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Hari ini hari Jumaat 4 Disember 2020, 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Sedar tak sedar kita pun dah hampir-hampir tamat 2020. Seolah-olah 2020 ini berlalu begitu sahaja tanpa kita sedar. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, saya di sini pagi ini, hari Jumaat yang mulia ini, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, hari ini sebelum kita mulakan perbincangan kita dalam skop Quran dan tafsir, ingin saya kongsikan satu firman, satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang mana seseorang akan dapat rasa manis dan lazatnya keimanan, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila dinyalakan api yang besar, kemudian dia terjatuh ke dalamnya, lebih dia senangi daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi ni? Dia lebih sayangkan Allah dan Rasul daripada dirinya sendiri. Yang kedua, dia membenci dan menyukai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia rela masuk ke dalam api neraka kerana apa? Daripada dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini sahih. Saudara-saudara penonton semua, hari ini tajuk kita surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4. Dan akan bicarakan surah ini adalah Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi. Apa khabar Ustaz, sihat? Khabar baik. Alhamdulillah. Saya bila mana bersama dengan Ustaz Farid Ravi ni, Dr. Farid Ravi, saya rasa seronok. Sebab apa? Senyumannya, bacaannya. Jadi menjadi idola kepada kita ni, sahabat penonton semua. Untuk kita memperbaiki bacaan kita setiap hari dan juga kita memantapkan ilmu Al-Quran kita, insya-Allah. Ustaz, tadi saya ada kongsikan sebuah hadis menceritakan mengenai perkara yang paling besar dalam kehidupan kita ni adalah lazat keimanan, di antaranya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4 ada menceritakan perkara-perkara ini. Sebelum kita mula, Ustaz, boleh tak Ustaz kita sama-sama bertadarus sikit ataupun kita bertalaki sikit ayat 1 hingga 4. Baik, terima kasih Dan Hilman kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita mulakan hari ini dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau dimatikan untuk seketika, dan yakinlah bahawa kepada Dia juga kita akan dikembalikan, bahawa kita akan tidur untuk selama-lamanya. Nabi SAW ada banyak baca doa, Allah mabarik lana fi bukurina hadzal yaum. Wahai Tuhan, berkatilah pagi-pagi hari kami ini supaya sepanjang hari ini sentiasa dalam keberkatan Allah. Apatah lagi kalau hari ini kita mulakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 5. Saya kira tuan-puan, ibu ayah di rumah boleh capai mushaf ataupun apps Al-Quran. Boleh baca bersama-sama dengan saya atau semak sama-sama dengan saya. Saya mulakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. إلا بالحق
بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita tengok terjemahan dulu bagi keempat-empat ayat termasuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani atau lagi Maha Penyayang. Hamim, hanya Allah Subhanahu wa taala tahu maknanya, tapi saya akan bicarakan juga kejap lagi apa yang dimaksudkan dengan hamim dan juga beberapa pendapat ulama mengenai ahruf al-muqatta'ah. Ahruf muqatta'ah maksudnya huruf-huruf yang dihimpun daripada huruf hijaiyah. Hamim, Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ini semua dinamakan sebagai huruf muqatta'ah di pangkal-pangkal surah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan daripadanya Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, melainkan setiap sesuatu itu bil haqq, kami jadikan dengan penuh kebenaran, dengan penuh keadilan, dengan penuh kesamaan. Wa ajalim musamma, dan setiap ciptaan-ciptaan itu ada tempoh dia. Wa ajalim musamma, maksudnya akan ada tempoh permulaan, pastinya ada tempoh pengakhiran. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan ada pun orang-orang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. Maksudnya walladzina kafaru, golongan kufur, amma unziru mu'ridun. Apa-apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sama ada daripada baginda ataupun daripada wahyu Al-Quran, mu'ridun, ataupun mereka dalam bahasa yang senang, mereka berpaling, mereka menjauhkan diri, mereka engkar. Ayat yang keempat, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Qul ara'aytum, Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul ara'aytum, adakah kamu boleh dapati bahawa apa-apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala ini juga mencipta. Kalau benar dia pun mencipta, menjadikan ada sifat-sifat mencipta, aruni madza khalaqu minal ard. Lalu tunjukkan kepada aku apa yang mereka ciptakan. Atau apa-apa yang kamu sembah ni, dia ada kuasa tak untuk mencipta? Kalau betul ada kuasa mencipta, apa yang diciptakan? Itu persoalan.
Tunjukkan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Kalau dia sendiri tak boleh buat, ada tak perkongsian kuasa atau membantu ciptaan-ciptaan ini? Syirk, am lahum syirkun. Perkataan syirk adalah membawa maksud membantu, menolong. Kita tahu perkataan syarikat, kan? Ini syarikat si fulan, syarikat si fulan. Asal perkataan syarikat ni bahasa Arab, syarik, yang ada perkongsian. So, ada tak makhluk yang disembah tadi tu, atau berhala-berhala yang disembah, juga mencipta? Kalau tak boleh mencipta, ada tak dia menolong dalam penciptaan? Semua tu tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ituni bi kitabim min qabli hadza." Maksudnya, mereka ini tunjukkanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini, atau adakah mereka punya sebarang perkongsian. Ini disebut tadi. Bawalah kamu kepadaku sebuah kitab dari Allah yang lain daripada Al-Quran. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Ada tak kitab lain daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau yang kamu miliki selain daripada Al-Quran, selain daripada Taurat, Injil, Zabur ataupun Asfarul Anbiya? Sebelum ini ada tak? Kalau ada, tolong bawa. Atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu. Au atharatim min ilm. Keterangan daripada ilmu. Ada atau tidak? Kalau ada, bawakan. In kuntum sadiqin. Penuntutnya in kuntum sadiqin. Kalau kalian ini benar dengan apa kalian dakwakan. Kalau kalian ini benar dengan apa yang kalian katakan. Dan kalian ini rasa benar apa yang kalian lakukan. In kuntum sadiqin. Mana bukti? Bawalah bukti. Dia dalam kehidupan ini, apa saja manusia buat, dia mesti ada fakta. Dia mesti ada alasan. Dia mesti justifikasi itu mesti clear. Dan mesti ada SOP. Semua ini daripada mana mereka dapat. Jadi mestinya mereka lakukan kerana itu adalah mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Beginilah kami dapati nenek moyang kami lakukan. Beginilah keturunan kami buat. Muhammad, engkau buat agama baru. Muhammad, engkau buat satu yang perkara yang bercanggah dengan apa yang kami faham. Baik. Itu mukadimah dia. Dan Hilman. Cuma, saya ingin bawa ibu ayah untuk melihat sama-sama surah Al-Ahqaf. Kenapa dinamakan dengan Al-Ahqaf? Surah Al-Ahqaf. Setiap surah ini bila dinamakan mesti signifikan. Apakah hubung kait surah ini dengan nama surah tersebut? Di dalam surah ini ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf." Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu, ingat atau tidak? Ingat atau tidak saudara kamu iaitu Ad, Nabi Saleh iaitu kaum Ad, bila Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud sebagai saudara kepada kaum Ad. Maksudnya kan nabi-nabi ini kebanyakan diutus oleh kaum mereka sendiri kan? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Rasul dan nabi itu dari kalangan kaum mereka. Jadi bila daripada kaum mereka, bukankah dia itu saudara kamu? Akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Jadi Nabi Hud telah memberi peringatan kepada kaum Ad mengenai Al-Ahqaf. Bil Ahqaf ini, Bil Ahqaf, Ahqaf adalah satu kawasan yang bersempadan di antara Yaman dan juga Oman. Bersempadan kawasan itu. Jadi Allah nak beritahu, wahai orang Arab, Arab Quraisy, ingat tak kamu kepada Ahqaf? Iaitu ingat tak peristiwa Ahqaf, kawasan itu bagaimana tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kawasan itu sudah dihancur kecaikan oleh Tuhan kerana keingkaran kaum Ad kepada ajakan dakwah Nabi Hud alaihi salam. Jadi itu kenapa namakan sebagai Al-Ahqaf. Ahqaf nama tempat. Dia kan ibu ayah dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah maksud turun di Mekah, walaupun ada khilaf di kalangan ulama 2 ayat sahaja ataupun 3 ayat. Kebanyakan ulama dia khilaf 2 ayat atau 3 ayat. Yang dikatakan ayat itu turun di Madinah tapi dimasukkan dalam surah Makkiyah. Tak apa. Itu agak akademik sangat. Saya nak bagi tahu begini. Bila turun surah ini di Mekah, surah ini mengikut urutan, surah ini turun setelah surah Al-Jathiyah dan sebelum surah Az-Zariyat. Sebelum surah Az-Zariyat. Kita tahu nature ataupun kebiasaan surah-surah Makkiyah kebanyakannya
adalah surah akidah. Satu. Keduanya, surah yang mengajak manusia akhlak. Yang ketiga, surah Makkiyah adalah surah mengajak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kisah-kisah yang ada dalam surah Makkiyah adalah kisah-kisah yang dimaklumi oleh kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tahu siapa itu Ad, siapa Hud. Kawasan-kawasan dimusnahkan oleh Allah. Memang mereka faham, mereka tahu, mereka bercerita dan berlegar cerita itu di kalangan kamu. Sebab itu Nabi Muhammad bukan buat cerita baru kepada kaum Quraisy. Bil Ahqaf. Ingat tak kamu apa berlaku di Ahqaf? Ingat tak kamu apa berlaku ke atas Lut? Ingat tak kamu apa berlaku ke atas Nabi Musa? Ke atas Nabi-Nabi yang sebelum diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang Arab dia familiar dengan cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu. Baik. Surah ini juga dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Saya sebut tadi huruf ha, mim. Ha, mim. Dua huruf saja. Ha, mim. Dia ada 7 surah yang dimulakan dengan ha, mim. Ada 7 surah. Bermula dengan surah Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Ada 7 surah yang pangkalnya dimulakan dengan ha, mim. Ha, mim. Jadi, kalau tengok keseluruhan surah ni di surah adik-beradik. 7 adik-beradik. 7 brothers. Kita kata. Sibling lah kita kata. Adik-beradik. Ghafir, Fussilat, Asyura, Zukhruf. Semua ni dia macam ada kaitan di antara satu sama satu sama lain. Sebab itu dimulakan dengan ha, mim. Mesti ibu ayah nak tahu apa maksud ha, mim. Boleh saya teruskan atau boleh teruskan, Ustaz. Okay. Ha, mim, kita tahu dalam Al-Quran ada huruf-huruf muqatta'ah. Kita ada alif lam mim. Kita ada alif lam ra. Kita ada yasin, taha. Ini dinamakan sebagai huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala himpunkan di pangkal surah. Kalau mengikut Imam At-Tabari, kita kata Imamul Mufassirin. Kalau kita kata Imam ahli tafsir adalah Imam At-Tabari. Setiap kali Imam Tabari membicarakan huruf-huruf muqatta'ah, Imam Tabari akan sebut wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu maksud di sebalik kalimah-kalimah yang terhimpun. Saya melihat bahawa boleh dicari di sebalik setiap huruf-huruf muqatta'ah ini something. Satu rahsia ataupun satu perkara yang Tuhan sembunyikan ataupun satu perkara yang Tuhan biarkan manusia untuk teroka. Mustahil dalam Al-Quran ada benda yang manusia tidak dapat capai. Kita tidak mahu kelak orang melihat bahawa atau pihak-pihak orientalis menuduh bahawa Al-Quran ini ada kalimat dan ayatnya yang orang Islam sendiri tak faham. Tuhan kau turunkan Quran kau sendiri. Okey, Hamim tu apa? Hanya Allah tahu. Kalau macam tu baik tak payah turunlah Hamim tu. Ada tuduhan kan? Ada tuduhan. Dan tuduhan itu make sense. Ada orang akan terpengaruh. Kita nak beritahu begini. Tuhan tidak datangkan huruf-huruf itu dengan saja-saja. Ada rahsia di sebaliknya. Paling tidak, saya cenderung juga dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Apa Imam Al-Alusi sebut? Imam Al-Alusi sebut bahawa setiap huruf muqatta'ah itu kita tengok. Ha, mim. Ha itu apa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling menyerlah dalam surah Al-Ahqaf? Alhamdu. Tuhan yang bersifat yang sangat-sangat terpuji. So dapat dilihat dalam surah Al-Ahqaf. Dan mim itu juga membawa maksud majid. Tuhan yang sangat terpuji. Itu satu. Kalau kita lihat kepada surah-surah lain, boleh disongkar lagi perkataan-perkataan yang ada. Dan memang orang Arab jahiliyah ataupun dalam sastra bahasa Arab, memang orang Arab akan gunakan beberapa huruf-huruf tertentu sebelum memulakan bicara. Ada perkara yang sangat menarik, saya akan kongsikan dengan ibu ayah. Selepas huruf muqatta'ah, apa yang Tuhan mahu? Oh, menarik Ustaz. Mana kata kita akan ceritakan selepas ni Ustaz. Saya kira tu mukaddimah yang terbaik untuk pagi ini insya-Allah. Sahabat nonton semua, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Biasakan diri dengan norma baru dakwah biar Tuan Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton, hari ini perbincangan kita surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi. Tadi sebelum kita masuk blok yang kedua ni, Ustaz ada Al-Fadhil Ustaz sudah menceritakan mukadimahnya begitu panjang dan menarik minat kita beberapa perkara, dan sudah tentu sebentar lagi kita akan panjangkan perbincangan ini dan kita akan mendalami perkhususan dari ayat 1 hingga 4, apakah cerita di sebaliknya. Saudara, sebelum itu saya nak membacakan sedikit statistik COVID as at semalam, iaitu 3 Disember, iaitu semalam dicatatkan 1,075 orang kes baru dan juga sembuh 948 dan 11 kematian. Jadi ini satu mungkin untuk kita semua di akhir-akhir ini kita perbanyak berdoa. Mungkin kita rasa dalam kehidupan kita dah kita rasa benda ni biasa, 1,000 lebih biasalah. Kita nak buat macam mana? Tapi perjuangan kita, doa kita yang kita perlukan daripada untuk kita minta kepada Allah SWT agar kita dihindari dan benda ini selesai dengan cepat, insya-Allah. Dan sebelum itu, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita terang 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik. Tadi sebelum kita berehat, Ustaz ada bicarakan mengenai perkataan ataupun ayat muqatta'ah, Ustaz. Ada satu soalan di Facebook daripada Sal Rasid Cik Sia. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Huruf pembukaan surah di ayat pertama surah Al-Ahqaf, huruf ha dengan mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Maksudnya, jika kita membaca dan nampak huruf-huruf seperti muqatta'ah ini di awal pembukaan surah, adakah akan ada penjelasan selepas huruf tersebut? Dan adakah ianya berkaitan dengan tauhid dalam kaedah tawassul? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Saya kira ada kaitan dengan Ustaz nak sebutkan tadi. Mungkin kita sambung sikit Ustaz mengenai surah Al-Ahqaf dan juga ayat muqatta'ah. Silakan. Terima kasih kepada Ilman, kepada saudari yang bertanya, puan. Terima kasih atas soalan tu. Saya rasa satu soalan yang sangat baik. Mengenai huruf muqatta'ah tadi saya dah tinggalkan bahawa saya akan bincang, saya akan beritahu apa yang dimaksudkan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terhimpun. Saya sebut daripada huruf-huruf hijaiyah kan. Kita ada alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kaf ha ya ain sad, ta ha, yasin. Semua huruf-huruf ni huruf-huruf muqatta'ah. Dia di sebalik huruf-huruf muqatta'ah ni apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mau sampaikan. Mengikut pendapat Imam Al-Alusi, beliau sebut bahawa setiap huruf itu dimewakili surah tersebut. Kalau alif lam mim, alif lam mim, alif Allah, lam latif, mim majid. Dia kata keseluruhan surah Al-Baqarah memperlihatkan ketuhanan Allah. Allah tu Tuhan yang maha lembut, Allah tu Tuhan yang maha terpuji. Boleh kita lihat Allah sebagai Tuhan. Sebab surah Al-Baqarah adalah surah akidah. Surah yang menjelaskan bagaimana Bani Israel saban hari mengingkari dakwah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi yang diutus dari kalangan Nabi-Nabi, diutus kepada Bani Israel. Terutamanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah diperlihatkan sebagai Tuhan, bukan Uzair, bukan Isa. Jadi Allah sebagai Tuhan. Allah itu Latif, Tuhan yang maha lembut. Macam-macam Bani Israel buat, tapi Tuhan Allah masih lembut. Allah masih sabar. Allah masih bertahan dengan sikap keingkaran mereka. Majid, apa saja orang cakap Allah itu ada anak, Allah itu Tuhan ciptaan manusia, Allah itu adalah mengambil anak-anak perempuan sebagai pembantu. Jadi pelbagai tuduhan orang buat. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Allah itu beranak, Allah itu ada anak, Allah itu ada isteri. Semua itu Allah sabar. Macam-macam orang cakap kepada Allah, ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, tetap terpuji. Yang demikian itu tidak sedikit pun mengganggu gugat ataupun menjatuhkan kekuasaan atau menghilangkan izzah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan surah Al-Ahqaf. Bila kata ha mim, ha itu mewakili perkataan Hamid ataupun Hamid, Tuhan yang maha terpuji. Majid, Tuhan yang diagung-agungkan. Jadi dua-dua ini kita dapat lihat dalam surah Al-Ahqaf. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaannya Arab bila berbicara, dia takkan gunakan, dia jarang guna huruf-huruf muqatta'ah. Jarang menggunakan huruf-huruf muqatta'ah.
Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Allah turunkan wahyu. Surah Al-Baqarah contohnya. Bila Nabi Muhammad nak sampaikan, Nabi Muhammad akan baca dulu Alif Lam Mim. Jadi orang Arab yang ada di keliling, yang jarang dengar huruf himpunan kalimah-kalimah ini, akan toleh tengok, apa benda ni? Tak biasa dengar apa benda ni. Dan setiap kali datang huruf-huruf muqatta'ah, selesai saja huruf muqatta'ah, Allah akan bersumpah dengan Al-Quran. Cuba cek Quran. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hamid. Tengok, azizil hakim. Hamim, orang kata, apa benda Muhammad nak cakap ni? Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tengok. Allah Ta'ala beritahu, Quran itu, kitab ini diturunkan daripada Tuhan yang maha mulia, lagi maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Alif Lam Mim. Orang Arab semua toleh tengok. Arab Quraisy, apa benda Muhammad cakap ni? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nampak kan? Setiap kali. Toha ma anzalnal Quran tashqa. Nampak? Setiap kali huruf muqatta'ah, Yasin wal Quranil Hakim. Kan? Selepas huruf muqatta'ah, Allah akan bersumpah dengan Al-Quran Al-Karim. Bagi saya, membaca huruf-huruf ini juga akan dapat pahala. Cuma kita perlu berhati-hati dalam mentafsirkan. Saya tidak mahu nanti kelak ada orang tulis huruf-huruf muqatta'ah ni lekat dekat dinding. Ada juga saya tengok dinding rumah orang ni, dia ambil huruf ha, mim, ta, ha, semua dihimpun-himpun, buat macam tangkal, buat macam jadi kita tidak mahu benda-benda yang pelik macam tu. Quran ni untuk dibaca, untuk diamal, bukan untuk digantung. Ustaz, sebelum tu kita nak teruskan perbincangan kita. Ada satu pemanggil daripada penonton kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar talian. Oh, cuba dia tembak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar talian. Saya Ismail, saya Sungai Buloh. Ya, Tuan Ismail, teruskan dengan soalan. Okey, sebelum saya nak tanya Ustaz, saya nak taranum satu ayat, dua ayat Ustaz, minta tolong Ustaz. Ustaz boleh nak taranum satu ayat, dua ayat. Saya ikut. Boleh. Boleh, insya-Allah, teruskan. Ustaz lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا أما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Ismail. Ada apa-apa soalan ke sebelum tu? Okey, saya nak tanya. Apakah ada hubung kait antara surah Al-Ahqaf ini dengan surah Muhammad? Itu je soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ismail atas persoalan yang diberikan. Bacaan yang baik, insya-Allah. Mungkin itu motivasi untuk kita lah. Sama-sama kita belajar Al-Quran dan juga kita memperbaiki bacaan kita hari demi hari, insya-Allah, sehingga kita ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sebelum tu Ustaz, sahabat kita bertanya, Al-Ahqaf dan juga surah Muhammad, ada tak apa-apa kaitannya? Silakan. Ya, terima kasih kepada Haji Ismail di atas bacaan. Cuma ada beberapa perkara nanti Haji Ismail baikilah, macam huruf-huruf qalqalah kan. Khalaqna kena berhenti, khalaq bukan berhenti, maksudnya bunyi qalqalah tu kena dengar betul. Musamma tak payah bunyi musamma, dia musamma, buka mulut sikit. Amma, ain dengan hamzah selalu kena berhati-hati supaya dapat perbezaan pada bunyi ketika kita membaca. Baik. Hubungan surah ini dengan surah Muhammad pasti ada.
Sebab surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah yang membicarakan mengenai mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Muhammad adalah surah yang mendedahkan bagaimana sikap golongan munafikin dan sikap golongan kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperjelaskan bagaimana sifat golongan yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mukminin. Dan dalam surah itu, surah Muhammad ini secara keseluruhannya 90% adalah surah yang mengajak umat Islam atau umat Nabi Muhammad kepada perjuangan. Kita tahu perjuangan hari ini, perjuangan paling besar adalah perjuangan untuk menguasai ilmu, perjuangan untuk menguasai ekonomi, perjuangan untuk menguasai teknologi. Jadi kita ada banyak perjuangan yang kita perlu buat. Dia bukan sekadar kita faham secara literal bahawa perjuangan ini adalah mengangkat senjata, duduk dan juga menentang musuh. Musuh yang paling dekat dengan kita adalah kejahilan kita sendiri. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui surah itu telah memberi kita satu motivasi. Dan kita tahu dalam surah itu ada satu ayat bahawa afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau hati-hati mereka sudah terkunci? Jadi surah Muhammad, Nabi Muhammad adalah Nabi yang menjelaskan Al-Quran, dan Al-Quran itu perlu ditadabbur, perlu dihayati, perlu difaham secara tuntas. Dan kita masuk dalam surah Al-Ahqaf, adalah surah yang memberitahu bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ada yang menjejaki sikap umat-umat terdahulu. Jadi pangkal surah ini, surah Al-Ahqaf adalah surah yang mengajak kumpulan masyarakat kafir Quraisy di Mekah supaya mereka tidak menentang Nabi dan Rasul. Dalam surah Muhammad, golongan munafikin menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak signifikan kaitan itu. Allah mengutus Nabi dan Nabi itu dibekalkan Al-Quran. Konten yang paling besar dalam Al-Quran adalah mengajak manusia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan. So kedua-dua surah itu ada kaitan yang sangat rapat. Itu. Mana kata dalam kehidupan kita ni banyak benda sebenarnya yang kita terlepas. Tapi Haji Ismail ni memberikan kita satu benda, Ustaz. Mana kata ada pengajian yang kita akan teruskan di rumah, teruskan di luar selain daripada rancangan Ustaz. Ustaz, mungkin daripada ayat yang kedua tadi Ustaz. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Daripada sumpah ini, adakah apa-apa yang Ustaz kita nak kongsikan? Ataupun sebelum itu, mungkin kita nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Wakdo. Assalamualaikum Ustaz. Adakah Allah perlu menyebut sifatnya Al-Aziz dan Al-Hakim dalam ayat kedua ini? Bukankah cukup dengan minallah sahaja? Daripada Wakdo Yong Peng, biar tahu jangan keliru. Soalan yang bagus Ustaz. Mana kata daripada tak cukup kalau Allah cakap dengan nama dia saja? Ya. Silakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala ni ada 99 nama. Dan ada juga ulama kata ada nama-nama yang tidak disenaraikan, tapi secara komprehensifnya ada 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Nabi SAW beritahu Allah itu ada 99 nama. Sesiapa yang menghafalnya. Dalam riwayat lain, ada satu riwayat kata, man hafidhaha. Dalam riwayat lain, man ahsaha. Siapa yang menghafal, masuk syurga. Siapa yang boleh menghitung dan memahami juga, masuk syurga. Baik, apa kaitan dengan soalan saudara kita tadi? Kenapa ada Al-Aziz, kenapa ada Al-Hakim? Tak cukup ke dengan Allah saja? Bagus sangat. Tanzil, perkataan tanzil itu sendiri menggambarkan Al-Quran turun beransur-ansur. Dia tak turun sekaligus. Yang kita tahu Al-Quran turun sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunia, ke lapisan langit yang pertama. Daripada lapisan langit pertama turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran beransur-ansur. Beransur-ansur. Di Mekah ada surah Makkiyah, di mana surah Madaniyah. Apa yang kita dapat lihat dalam beransur-ansur? Kita dapat lihat adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bila jin, syaitan, dia nak merentasi langit untuk mendengar wahyu di langit, apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, dia nak mengintai, Allah Subhanahu wa taala tak izinkan. Mereka akan dilemparkan dengan petiran atau dilemparkan dengan api.
Jadi Allah Maha berkuasa. Berkuasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, protect Al-Quran. Allah Maha berkuasa untuk menjaga Al-Quran daripada diganggu gugat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang akan jaga Al-Quran ini. Allah ada janji. Allah yang Maha berkuasa. Dalam pada itu, Allah yang Tuhan Maha berkuasa, daripada Allah itu kita dapat lihat beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah. Apa dia? Al-Aziz, Tuhan yang Maha berkuasa. Kalau terjemahan lain saya nampak Al-Izz, perkataan merujuk kepada kemuliaan. Tuhan yang Maha mulia, Tuhan yang Maha bijaksana. Allah itu Tuhan yang Maha bijaksana. Okey, tuan-tuan lihat. Quran itu turun, bijaksana tak Allah dalam turunkan Al-Quran? Bijaksana tak dalam Tuhan aturkan ayat-ayat yang turun ke atas permukaan bumi dalam membimbing dan mendidik manusia? Saya ambil contoh. Ayat berkaitan dengan pengharaman arak. Mula-mula turun ayat kata manfaatnya sikit, mudaratnya besar. Tapi orang masih minum lagi. Kemudian turun ayat, jangan minum arak kalau kamu nak solat. Ataupun jangan menghampiri solat kalau kamu mabuk. Jadi sahabat-sahabat tak minum, orang Arab tak minum, yang beriman tak minum sebelum nak solat. Jadi itu kedua. Yang ketiganya, jangan kamu, bila Allah Ta'ala turunkan bahawa innamal khamru wal maisiru wal azlam wal azlam wa ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak itu, berjudi, menilik nasib, semua itu adalah haram. Fajtanibu, hendaklah kamu tinggalkan. Maka sahabat-sahabat tinggalkan. Tapi ada proses tak? Dia panggil proses tadarruj. Proses yang berperingkat di dalam mengasuh dan mendidik jiwa manusia yang sebelum itu sudah berkarat dengan arak. Jadi tak boleh. Tuhan faham. Allah Ta'ala sangat faham. Sebab jentera manusia ini, psikologi manusia ini tak ada lebih siapa yang lebih faham melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia yang cipta manusia. Jadi Allah tahu manusia ini dia perlu diasuh, perlu didik. Jadi berperingkat-peringkat. Bukankah itu namanya Al-Hakim? Tuhan yang Maha bijaksana. Dulu zaman-zaman jahiliyah, zaman awal-awal Islam, bila wanita perempuan kematian suami 1 tahun kena beriddah. Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala melihat tidak mau membebankan umat ini, maka dikurangkan daripada 1 tahun jadi 4 bulan 10 hari. Jadi iddah dia ringan. Begitu juga dalam isu peperangan, begitu juga dengan isu-isu yang lain. Cuba tuan-tuan lihat, Allah perintahkan solat berapa waktu? 50 waktu. Sampai kat kita berapa waktu? 5 waktu. Bukankah itu bijaksana? Dan keseluruhan Al-Quran itu memperlihatkan the wisdom of Allah, the wisdom of the Creator. Maksudnya kebijaksanaan Sang Pencipta. Kita dapat lihat. Kan kita lihat dalam surah Al-Ahqaf bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata dialah turunkan Quran, dialah yang seimbangkan ciptaan langit dan bumi. Dan kita juga akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita taat pada ibu bapa dalam ayat-ayat berikut. Dan kemudian masuk pula kisah Nabi Musa, di hujungnya kisah kaum Ad. Jadi semua ini Tuhan susun cantik-cantik untuk memberi manusia faham. Jadi Quran itu adalah syarat dengan kebijaksanaan, syarat dengan wisdom Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Cuba tuan-tuan lihat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan orang Arab yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, mengajar, mengenalkan mereka kepada Sang Pencipta, mengeluarkan mereka daripada karat jahiliyah, mengajar mereka Al-Quran wal hikmah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia al-hikmah. Mengikut ahli tafsir, mereka sebut wal hikmah. Waw itu waw al-bayaniyah. Begini, yang pening-pening. Waw al-bayaniyah maksud waw yang mentafsirkan. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang sangat bijaksana. Cuba lihat, sikit saja saya nak sebut, ibu ayah. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Alif Lam Mim hanya Allah tahu makna dia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini satu kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Tuan-tuan, ada tak mana-mana buku yang kita baca? Tak kiralah sehebat mana manusia itu, dia seorang pengkaji ke seorang yang sangat hebat dari sudut akademik, dari sudut sainsnya, menulis buku, di mukaddimah buku dia kata inilah satu buku yang hebat. Saya cabar siapa-siapa boleh cabar tulisan saya ini.
Ada tak orang buat? Tak ada. Tak ada. Tapi Quran awal-awal sebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masya-Allah. Mana kata Ustaz, banyak benda yang kita nak kena tahu ni. Saya tertarik dengan apa Ustaz kata, apa tak ada manusia ataupun tak ada makhluk lebih faham kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada panduan kita. Ini adalah Quran. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biasakan diri dengan norma baru dakwah. Biar Tayar Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, hari ini perbincangan kita mengenai tafsir surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi. Jadi sebelum ini kita sudah membacakan, Ustaz sudah membacakan, beri tahu kepada kita sedikit. Mungkin ilmu ini adalah ilmu baru untuk kita, dan mungkin ada yang dah belajar sebelum ini, kita ulang kaji semula. Apakah perkara yang terdapat dalam Al-Quran, kelebihan dalam Al-Quran dan keindahan ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita menjadikan motivasi untuk kita untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran, insya-Allah. Sebelum itu, saudara penonton semua, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita dalam 18881677 atau boleh WhatsApp kami, atau minta maaf, ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan komen persoalan anda di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Dan sebelum tu Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, boleh teruskan dengan soalan? Ada dua, Ustaz. Tentang ayat ni kan. Setiap Allah jadikan bukannya sia-sia. Bulan, bintang, matahari, gunung, ganang, lautan, segala cakrawala planet di langit, lebih banyak lagi dari bilangan pasti di dunia ini patuh kepada sunnah yang ditetapkan Allah. Tidak sedikit pun ingkar. Tetapi mengapa manusia diberikan sebaik-baik kejadian dengan lengkap berotak dan berakal, tidak mahu ikut sunnah Allah tetapkan, malahan mengubah pula yang Allah tetapkan. Dan lagi satu soalan saya, kita rasa kita sudah cukup Islam, tetapi di sisi Allah belum tentu lagi. Apakah bezanya antara Islam dengan kafir? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Haji Abdullah atas persoalan yang diberikan. Soalan pertama Ustaz, Allah jadikan makhluk semua ini bukan benda yang sia-sia, dan makhluk lain semua taat kepada Allah kecuali manusia. Kenapa manusia ni ada ingkar tak ingkar? Yang kedua ialah apa beza umat Islam dan juga orang kafir, sedangkan ada orang Islam pun tidak mentaati Allah juga. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Syekh Abdullah Osman atas soalan tadi berkaitan dengan manusia ini sempurna. Dia sempurna. Sempurna dari sudut fizikalnya, sempurna akalnya, tetapi kenapa diingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan melakukan kerosakan di atas permukaan bumi ini? Kerana bahasanya ialah dia degil. Manusia ini adalah makhluk yang perlukan kepada usaha yang berterusan. Sebab itu bila orang bertanya kepada kita, kenapa Islam diantar ke negara Arab dulu, tidak di negara-negara lain? Sebab barangkali dakwah itu bermula di negara Arab akan mudah untuk disebar ke negara lain. Kalau bermula di negara Malaysia, untuk disebarkan negara lain mungkin ada kesukaran. Dan keduanya pula, Allah Subhanahu Wa Taala memilih lokasi yang paling sesuai untuk disebarkan Islam, terutamanya Mekah lah. Mekah dan juga negara-negara yang berhampiran dengan Jazirah Al-Arabiyah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, manusia ini sentiasa merasakan dialah sempurna. Allah Ta'ala sebut manusia ini sempurna kejadian, tetapi manusia gagal menggunakan akal panca indera untuk mengenal Tuhan. Mustahil manusia ini dia rasa dialah makhluk yang paling sempurna, sedangkan dia ada kelemahan, dia ada kekurangan.
Allah Subhanahu wa taala beritahu manusia ini kelak dihumban ke dalam neraka, antara puncanya lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas manusia ini dikurniakan panca indera yang lengkap. Manusia diberikan hati, qulub, la yafqahuna biha. Dia tidak menggunakan hati perut itu untuk mengenal Tuhan. Sebab itu kita kata perkataan al-yafqahun asal perkataan dari faqh, faqiha ataupun fiqhu, memahami secara detail, menggunakan akal yang waras. Panca indera yang dikurniakan Allah ini diguna untuk mencerak mengenal Tuhan. Cuba tuan-tuan lihat dalam surah Ali Imran bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila." Jelaskan sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Sebab apa? Mereka ni ketika duduk, ketika baring, sentiasa fikir Allah. Sentiasa fikir siapa yang jadikan ni? Mustahil manusia ini, mustahil benda ni jadi dengan sendiri, sebab setiap satu ada dia punya keseimbangan. Dalam persoalan, saya nak lanjutkan sikit. Yang ni sangat penting. Dalam perbincangan para ulama, di antara Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i, isu berkaitan dengan at-tahsin wa taqbih. At-tahsin wa taqbih. Dua perkara ini adalah berkaitan dengan akal. Maksudnya, tahsin perkara yang dilihat oleh akal kita, perkara itu baik. Taqbih adalah perkara yang dilihat oleh akal kita bahawa perkara itu buruk. Jadi manusia secara semula jadi telah dibekalkan oleh Tuhan akal fikiran untuk membezakan di antara baik dan buruk. Yang ini baik, yang ini buruk. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Jadi akal ini kalau diberi kerja sikit, dia boleh tahu dah. Itu baik, itu buruk. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Atas dasar itu, Imam Abu Hanifah mengkategorikan bahawa golongan ahlul fitrah yang duduk di hutan, walaupun Islam tak sampai, dia tak tengok, tanyalah ustaz, dah radio tak ada, dia tak dengar nasyid, tak ada pendakwah sampai. Dia dikategorikan sebagai ahlul fitrah. Tak ada Rasul diutus kepada mereka. Adakah mereka itu diseksa juga kerana menyembah selain Allah? Imam Abu Hanifah kata ya. Atas alasan mereka ada akal, tapi kenapa sembah pokok? Takkan you tak boleh fikir? Pokok ni mustahil jadi Tuhan. Takkan kau sembah batu? Macam mana batu ni boleh dianggap sebagai Tuhan? Akal kau bagaimana? Dia dihukum kerana akal dibekalkan oleh Tuhan, tidak digunakan untuk mencari Tuhan yang betul. Itu satu. Imam Syafi'i tidak begitu. Imam Syafi'i kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Mereka itu ahli fitrah, mereka tidak akan diseksa kerana mereka tidak diutus, tidak sampai kepada mereka rasul. Jadi akal manusia ini yang menjadi penghalang dan juga panca indera ini tidak dimanfaatkan untuk kenal Tuhan. Sebab itu dia rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat. Saya ada satu benda je. Telinga manusia ini, dia ada disable ni. Saya dah pernah sebut sebelum ini. Telinga manusia ni start dengar daripada 30 bacaan meter dia. 30 disable ni baru dia boleh dengar. 1 hingga 30 dia dihijab, dia tak dengar. 30 baru start dengar. Jadi kalau Tuhan buka daripada 1 sampai 30, lipas yang berjalan bawah katil kita akan dengar malam-malam. Tak boleh tidur tu. Tak boleh tidur. Daun jatuh di sebelah rumah kita ni, daun pokok mangga ke jatuh berguguran ke lantai, kita akan dengar. Nyamuk terbang jauh, kita akan dengar. Jadi hilang kan? Sebab itu manusia ni yang sebelum dia tidur, perkara yang pertama sekali shutdown ialah telinga. Telinga dia shutdown dulu, baru mata tidur. Baru mata tutup. Jadi itu proses tidur. Nak beritahu, Tuhan sukat benda tu. Nak berikan kepada manusia. Jadi takkan benda tu dia jadi dengan sendiri? Mustahil dia jadi dengan sendiri. Siapa yang boleh jadikan dengan begitu unik, dengan begitu cantik, dengan begitu indah? Melainkan Allah. Jadi akal manusia yang digunakan. Ramai di luar sana yang masuk Islam setelah melihat keindahan ajaran Islam. Bagaimana Islam mengajar manusia erti mengenal pencipta yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, belum tentu Islamnya. Ya, Islam ini ialah penghayatan udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuk Islam mesti keseluruhan. Dari sudut percakapan, perbuatan, penghayatan, tidur, makan, bangun, dia mesti ada ciri-ciri sebagai seorang Muslim. Muslim ini adalah watak, Muslim ini adalah adab, Muslim ini adalah
melihat kepada pengamalan dia. Dia bukan suatu sekadar slogan, tetapi dia adalah penghayatan. Sebab itu entah biasa dengar kot perkataan yang Rashid Redha, Syekh Muhammad Abdu. Bila Syekh Muhammad Abdu pergi ke Eropah, balik anak-anak murid dia tanya, Tuan Guru pergi ke Eropah, apa yang Tuan Guru dapat? Dia kata, wajadtul Islam bidunil muslimin. Aku dapati Islam tanpa penganut. Bila aku balik ke Mesir, aku dapati penganut tanpa Islam. Agak macam kita kata, oi, kasar lah. Tapi dia kata, aku pergi negara tu, walaupun mereka tak Islam, tapi bersih, disiplin, akhlak, Masya Allah, dia kata. Bila aku balik ke negara ni, nama Islam tapi hancur. Jadi kita tidak mahu watak-watak itu wujud. Sehingga kita gagal untuk mempromosi Islam secara lebih kondusif ataupun lebih tepat. Jadi ini penghayatan Islam. Islam ini dia adalah way of life, kata orang. Sangat menarik lah, sangat menarik. Sebab apa? Hari ini, saudara sebab menonton semua, kita banyak gagal. Gagal sebab apa? Sebab kita tengok Islam itu di atas individu. Sebenarnya Islam itu kita lihat daripada Quran dan hadis dan Rasulullah SAW. Kita nak bacakan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Izara. Yang pertama, apakah aula terlebih dahulu untuk diterapkan buat anak dari kecil diajarkan memahami rukun iman dan juga rukun Islam terlebih dahulu dalam memberi kefahaman buat mereka? Itu yang pertama. Apakah dengan meletakkan beriman kepada kitab Al-Quran buat anak kecil menjadikan pemahaman akidah lebih jika agar meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana? Maknanya kata Ustaz, ada dua perkara kat sini. Yang pertama, adakah didikan anak itu perlu diterapkan rukun iman dan juga rukun Islam dulu, ataupun kita yang keduanya dia kata meletakkan untuk beriman kepada Al-Quran daripada kecil lagi, Ustaz. Mana kadang-kadang kita ni tak tahu, kena ikut peraturan dia. 1, 2, 3 yang mana satu dulu, Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang sangat baik. Dua-dua kena jalan. Dua-dua kena jalan serentak, tak boleh tinggal satu, patut buat satu. Ialah kanak-kanak ni dia ada tempoh kematangan dia kan. Bak kata beberapa pengkaji dari sudut sosiologi kanak-kanak ni, 1 hingga 7 tahun adalah umur untuk banyak bermain. So Islam kata jangan main saja, selitkanlah nilai-nilai keimanan. Banyak main. Kan kalau kita lihat di negara-negara luar, negara maju, apa mereka banyak main dengan budak-budak. Di hujung minggu mereka memang main dengan taman-taman mereka penuh dengan budak-budak, dengan kanak-kanak. Beberapa negara saya pergi, hujung minggu memang mereka akan bersama keluarga dikata apa, dekat playground, dekat lake, dekat tasik. Jadi memang mereka akan berkumpul. Jadi banyak bermain dengan kanak-kanak dan diwujudkan pelbagai platform untuk kanak-kanak ni main. Jadi banyak main. Tapi Islam kata jangan main kosong. Jangan main-main saja. Jadi pastikan anak-anak itu dalam bergurau senda dan juga bergurau, masukkan elemen-elemen keimanan, percaya kepada Tuhan, adanya pencipta. Jadi masa makan, siapa jadikan makanan ini, siapa yang hidupkan kita, kenapa makan ini perlu. So kita masukkan secara rutin kehidupan, secara natural. Dia bukan duduk pegang rotan, tak. Dia secara natural, sambil-sambil minum air. Kita kata, Masya Allah, air ini Allah jadikan, Allah turunkan dari langit, sampai pada kita. Jadi kita cuba bincang, jadi masukkan nilai-nilai keimanan dalam diri anak-anak. Dan dalam masa yang sama, budak umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun dah boleh start baca, mengajar Iqra atau mengajar Muqaddam, Al-Quran. So ini proses boleh lalui. Bila dia masuk 7 ke 14 tahun, kita dah mula boleh mengajar, faham ayat-ayat dia baca secara basic, benda-benda yang basic. 7 ke 14 tahun adalah mengajar anak itu akan adab. Adab, macam mana lalu depan orang tua, macam mana bercakap dengan orang tua, macam mana berada di jalan, macam mana adab kita dengan alam, adab kita dengan manusia. Jadi semua kita masukkan isu-isu berkaitan dengan adab, akhlak dalam kehidupan anak-anak. Jadi kalau dia tertinggal, hari ini kita mengajar adab dengan orang, tapi kita tak ajar dia adab di atas jalan, adab di sungai, adab di laut. Betul kan? Jadi adab-adab ni semua tertinggal. Jadi kita nampak Islam ni adabnya dengan orang tua saja. Dengan makhluk lain, dengan kucing, dengan anjing, dengan binatang-binatang yang ada di keliling kita ni. Sebab itu Tuhan sebut dalam surah ni kan, bil haqqi wa ajalin musamma. Dia kitab ni ada dua kitab. Dia basically ayat pertama, ayat kedua tu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu
Aku berikan kalian kitab pertama yang kalian kena baca, iaitu Al-Quran, baca dan faham. Yang keduanya, aku berikan kalian kitab dalam bentuk alam. You lihat, you baca. Baca alam ni satu-satu. Jangan ditinggalkan kosong. Abdul Karim Zindani, seorang seorang ulama, atau dia lebih kepada pakar farmasi. Tapi dia tulis beberapa buah buku. Akidah dari pendekatan akidah melalui saintifik. Menarik, sangat menarik. Bila air hujan turun ke atas permukaan bumi, setiap titik itu you boleh tahu itu adalah Tuhan yang turunkan. Dia membahasakan kepada kita. Jadi ini akhlak dari sudut bagaimana kita nak masukkan elemen-elemen rukun iman, rukun Islam. Dia bukan sekadar menghafal rukun iman, menghafal rukun Islam, tetapi dia adalah penghayatan. Seterusnya Nabi SAW sebut bahawa ajarkan anak-anak kita ni surah apa? Surah Yusuf. Ajarkan surah Yusuf kepada anak-anak kita. Ajarkan surah Al-Kahfi kepada anak-anak kita. Jadi pilih surah-surah yang ada pemuda, ada cabaran hidup, surah Luqman, masukkan dan bincang dengan anak-anak kita. Suasana inilah akan menjadikan mereka matang di rumah. Bukan matang dengan gadget, bukan matang dengan program-program yang merosakkan minda anak-anak kita. Itu satu nasihat yang bagus. Mana kata dalam kehidupan kita ni perjalanan tu serentak. Agama ini berjalan serentak secara tidak langsung. Jadi kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4. Dan Alhamdulillah nampak macam sikit 1-4. Tapi perbincangannya sekali Ustaz Dr. Farid Ravi dia keluar cakap satu ayat, satu blok. Sebab apa? Banyak perbincangan sebenarnya yang kita nak bicarakan. Sebelum tu kita nak lanjutkan tanpa selengahkan masa. Sebab apa? Banyak lagi yang saya kira saya pun ternanti-nanti. Apakah mutiara ilmu yang akan keluar lagi daripada Al-Farid Doktor. Saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Ram Desaru. Ayat yang ketiga, adakah ayat ini satu pesanan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang kafir yang tidak mahu menerima peringatan yang diberikan? Mengapa masih ada tidak mahu mensyukuri segala yang ada di langit dan di bumi hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Ya, Allah SWT selalu pesan gitu Ustaz. Tapi itu kita masih lagi tidak mensyukuri. Kenapa Ustaz? Silakan. Manusia tidak mahu mensyukuri itu kerana manusia ada sifat zalim. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut zaluman jahula. Jadi manusia ini ada beberapa sifat yang menjadi penghalang dalaman dia. So dalaman dia sendiri yang menghalang dia untuk dia melonjak keluar mencari kebenaran. So dia sudah terkurung di dalam suatu kehidupan yang dia sendiri tak tahu jalan nak keluar macam mana, melainkan Allahumma illa idza kana, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala beri dia hidayah, sama ada hidayah melalui Al-Quran, hidayah melalui mata panca indera dia ataupun perbincangan telinga. Jadi manusia ini macam-macam cara boleh dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan yang dikemukakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit dan bumi dengan begitu indah, dengan begitu cantik, seimbang bumi ini dengan gunung ganangnya, dengan pokoknya, dengan keseimbangan mineralnya, zat dari sudut galiannya. Jadi manusia mendapat pelbagai manfaat. Manusia boleh pacak paip, drill ke dalam perut bumi, ambil air yang paling mahal, ambil minyak. Dia panggil black gold kan, minyak ni daripada perut laut, dia sedut sana sedut sini. Jadi kita tahu semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu ada keseimbangan. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Bil haqq, perkataan hak tu cuba ibu ayah fokuskan dengan penuh kebenaran. Dengan bil haqq ini dia mustahil sesuatu itu
dia tidak ada keseimbangan dikirakan sebagai hak. Jadi manusia hebat macam mana pun, cuba manusia jadikan sebiji padi. You boleh hantar roket ke angkasa lepas. You boleh baca jarak di antara matahari dengan planet Pluto, Marikh, Jupiter, Zuhal. Kita boleh ukur 58 juta kilometer kan. 150 juta kilometer. Manusia boleh baca. Hebatnya manusia. Hari ni kita boleh cakap telefon, orang dekat overseas. Kita boleh cakap relax aja. Kita boleh buat FaceTime lagi. Kita boleh bercakap tengok muka lagi. Canggih tak manusia? Canggih. Hebatnya. Hebat manusia. Tapi dalam masa yang sama, hebat-hebat pun cuba cipta sebiji padi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab yang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang ada kekuasaan dalam perkara tersebut. Jadi manusia ini perlu mensyukuri dan memanfaatkan segala yang Allah berikan itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rakusi alam ini dengan tidak semena-mena atau merakusi alam ini dengan tak tentu pasal. Asal nak bawa bangunan, tarah bukit. Asal nak bawa bangunan, habis. Gunung ganang. Hilang keseimbangan. Kalaulah bumi ini boleh bercakap, dia akan bercakap. Kita pun tahu bahawa hari ini atmosfera bumi ini ataupun lapisan udara bumi ini sudah semakin menipis. Dari sudut kebersihan, dari sudut ketulian. Sebab itu bila datang COVID-19 ni, manusia stopkan banyak aktiviti, bumi ini dia pulih. Dia macam pulih kejap. Kan tak ada orang ganggu, tak ada orang kacau, kan kereta pun keluar kurang dan gas-gas dibebaskan kurang, kilang-kilang keluarkan gas-gas kurang. Jadi kita nampak macam kita tu kurung untuk 1 tahun, tetapi percayalah mungkin manfaatnya untuk 30 tahun. Dikembalikan balik. Dia macam shut down dulu, dia refresh balik semua. Refresh balik semua yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Wa ajali musamma, walaupun hebat macam mana pun, satu hari nanti dia akan ada masa dia akan hancur. Langit, bumi, lautan, 80% bumi ini adalah air. Ada air, adalah air. Kalau air laut itu muntah keluar, habis bumi ini semua tenggelam. Jadi dia ada tempoh dia akan hilang keseimbangan. Pada masa itu bintang akan gugur ke bumi, planet-planet akan hilang keseimbangan, matahari akan hilang cahaya. Itu tandanya nak kiamat. Allah beritahu bahawa ila ajalin musamma wa ajalin musamma walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Tapi sifat orang kafir ini, kerja dia balik-balik ingkar, balik-balik lawan, balik-balik dia musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ianya adalah satu kebenaran yang mana ada cerita sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nabi-nabi buat dakwah, mereka diengkari, dengan keengkaran itu datangnya musibah. Tapi uniknya kan, hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni, macam-macam mereka buat, mereka tak dimusnahkan. Kerana wa anta fihim. Sebab engkau ada Muhammad, sebab itu, disebabkan itu umat ini tidak didatangkan sebarang bencana seperti mana datangnya ke atas kaum Ad, Thamud dan kaum-kaum yang lain. Itu kelebihan kita lah, umat Muhammad. Kadang-kadang kita terfikir kenapa kita ada iman pada hari ini. Inilah perjuangan Nabi dan juga para sahabat, tuan-tuan. Dan Nabi mendoakan pada kita sampai ke hari ini. Jadi saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Sahziatus Sidik. Ayat 3. Apakah ayat ini menceritakan kepentingan bertafakur dan memisahkan sebentar diri dari kesibukan dunia dan menggunakan kesempatan yang ada untuk merenung kebesaran Tuhan dengan penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. Namun bagi orang kafir, ini berpaling disebabkan tidak dapat melihat kebesaran yang berada di depan mereka. Apakah perbezaan antara tazakur dan juga tafakur dalam memahami konteks menurut Islam? Baik Ustaz, makna kata soalannya begitu panjang ini. Dia tanya, adakah ini sebenarnya ayat ini menceritakan untuk kita ni ada tempoh untuk me time, bertafakur kepada Allah SWT, memikirkan penciptaan langit dan bumi ini? Dan yang kedua, apa perbezaan tadzakur dan juga tafakur? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada soalan yang ditanyakan tadi. Adakah ini bermaksud manusia ini perlukan kepada masa untuk bertafakur dan juga untuk tadzakur, ataupun kenapa, apa punca orang kafir ini berpaling, balik-balik mereka berpaling. Mereka berpaling ini kerana seperti mana saya sebutkan tadi, bahawa
ibu ayah mereka, nenek moyang mereka sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, mereka tak perlukan Tuhan lain. Sudah cukup apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut, Dialah yang mencakdikan langit dan bumi. Jadi apa perlu kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tak ada peranan. Mereka tidak ada sebarang sumbangan. Dan malahan kamu menciptakannya dengan tangan-tangan kamu sendiri, kemudian kamu pula yang mengabdikan diri kepada objek-objek ataupun idol-idol yang kamu ciptakan sendiri. So, itu proses suruh manusia ini berfikir. Dan manusia juga secara normalnya, Dai Hilman, perlukan masa untuk tafakur, berfikir. Macam ayat saya bacakan daripada surah Ali Imran. Suruh manusia ini berfikir. Di antara perkara yang disebut oleh Syekh kami, seorang tokoh yang saya buat kajian, Syekh Abdul Hamid Al-Farahi, Al-Imam Abdul Hamid Al-Farahi, beliau sebut, di antara jenayah yang paling besar manusia lakukan adalah menidurkan akal mereka. You let your mind sleep. Wah, cakap putih begini. So, jadikan akal ini tidur. Jangan bagi dia tidur, bagi dia kerja, suruh dia fikir. Kan kerja dia memang kerja berfikir. Mana mungkin benda yang boleh berfikir, tiba-tiba manusia suruh dia tidur. So ini di antara jenayah yang paling besar manusia lakukan, bahawa membiarkan akal mereka itu tidur. Ataupun membiarkan akal mereka ini mengambil apa yang orang lain dah buat. Dia sekadar ikut, tapi dia tidak ada usaha untuk mencari jalan-jalan yang lebih canggih. Isu-isu berkaitan dengan semasa. Kita lihat hari ini kalau orang Islam dia marah. Contoh, saya ambil contoh isu vaksin. Tak lama lagi kita akan dapat vaksin kan, COVID-19. Orang mula cakap, oh vaksin ni ada unsur-unsur haram lah Ustaz, tak boleh ambil. Kau tak nak ambil sudah. Bahasa kasarnya begitulah kan. Tak nak ambil sudah. Silakan. Pergi beratur lain-lain. Yang nak ambil, silakan. Jadi persoalannya, kita membincangkan di antara halal dan haram, tapi kita tidak mencari jalan untuk mencipta vaksin kita sendiri. Kita ada ramai orang kaya, kita ada banyak sumber-sumber kekayaan di dunia ini yang dimanipulasi, yang dimiliki oleh orang Islam. Kenapa tidak digunakan segala kekayaan yang ada ini untuk mencipta ubat untuk COVID-19? For example, contohnya kan. Jadi bila orang lain cipta, kita pula kaji dari sudut halal haram. Sedangkan perkara itu bila masuk dalam makmal, bila dia sudah masuk makmal, dia sudah tukar jadi ubat, dia tak kekal dengan sifat asal. Sama juga dengan alkohol, seperti mana dalam kitab Halal wal Haram yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qardawi. Bila ada isu berkaitan dengan arak ini haram sebab ada unsur alkohol. Jadi bila dalam minyak wangi pun ada alkohol. Jadi alkohol dalam minyak wangi dan alkohol dalam arak tidak sama sifat dia. So kita duk bincang isu-isu berkaitan dengan yang boleh menjadikan kita ini dahlah tak mencipta, menjadi consumer, menjadi pengguna, tapi dalam masa yang sama kita mengkritik pula apa orang lain buat. Dan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kan ad-darurah tubihul mahdhurat. Ini kaedah-kaedah fiqh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Sesuatu mudarat itu perlu lihat kepada kombinasi dan juga keperluan mengikut kadarnya. Ad-darurah, apa lagi sebut? Darurah bagaimana sesuatu darurat itu boleh menghalalkan keadaan-keadaan tertentu. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Kemudian darurat itu sendiri ada kadar dia, ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan benda yang haram itu bertukar untuk dimanfaatkan. Secara literalnya kita biasa dengar Dai Hilman, orang masuk hutan, bekalan makanan tak ada, tiba-tiba ada seekor babi lalu kan. Kita boleh makan untuk lapik perut sebab nak jaga nyawa. Betul kan? Ad-darurat tubihul mahdhurat, itu kaedah-kaedah yang ada. Jadi kita duk balah, kita hilang masa untuk berfikir benda-benda yang lebih besar. Jadi mungkin soalan yang ditanya oleh saudari ini lebih kepada tafakur pada ciptaan Allah. Memang ada di situ banyak riwayat-riwayat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Ada di antaranya sahih, ada di antaranya dhaif, ada juga di antaranya maudhu'. Bagaimana manusia ini diberi kredit, diberi imbuhan yang begitu besar disebabkan dia mengambil sedikit masa berfikir mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa riwayat saya baca, solat berfikir 1 minit itu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Berfikir secara halus, tafakur dia.
bertafakur. Bertafakur, bila tafakur ini dia bukan sekadar fikir saja, Da'i Hilman. Dia fikir dengan panca indera, dengan minda dia, dengan ruh dia, dengan jasad dia. Sekali dia fokuskan, dia fikir. Baru dia akan nampak ke mana dia punya nero, dia punya hala tuju nak sampai. Jadi kalau lihat di antara tadzakur ini bila lihat satu perkara kita ambil pengajaran. Itu tadzakur. Kalau tafakkur, dia adalah proses berfikir secara tuntas untuk sampai kepada maksud yang lebih mendalam. Tadzakur mengambil peringatan melalui fikir juga. Tafakkur berfikir berfikir secara halus sampai kepada matlamat, menggunakan akal fikiran, menggunakan mata hati, menggunakan jiwa yang jernih. Mana kata bila kata perbincangan kita ni banyak perkara yang sebenarnya bila kita fikir-fikir balik, Ustaz sebut kat kita kena jadi insan yang berguna sebenarnya. Bukannya insan yang orang kata apa, banyak mempertikaikan, orang kata apa, banyak bercakap sahaja tapi tidak ada hasilnya. Saudara, satu persoalan lagi daripada Facebook, daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Ustaz dan semua. Dalam ayat yang ketiga, adakah Allah ingin menyatakan setiap yang makhluk yang Allah cipta di dunia ini, walau sekecil mana pun, pasti ada asbab dan peranan masing-masing. Dan dalam ayat ini juga Allah nak memberitahu bahawasanya setiap permulaan pasti ada pengakhiran, iaitu kematian. Dan adanya juga hari pembalasan. Mohon pencerahan, terima kasih. Kata soalan ini Ustaz, adakah Allah ingin menyatakan setiap yang makhluk Allah cipta ini, walaupun kecil, dia ada asbab dan peranannya Ustaz. Dan yang kedua, adakah dia beritahu, Allah memberitahu dunia ini segalanya ada pengakhiran. Dan apakah sebenarnya Allah nak sampai kepada kita menjadi pengajaran? Silakan. Okey. Terima kasih. Apa yang disebut oleh Imam Zamakhsyari dalam ayat ni, kita tengok sikit dulu. Illa bil haqq illa khalqan multabisan bil hikmati wal ghard sahih. Dia kata kami jadikan dengan penuh kebenaran itu ialah Allah ciptakan setiap ciptaan itu yang syarat dengan kebijaksanaan dan sampai kepada objektif. Sebab kalau kita lihat dari sudut sains, dari sudut ciptaan kan, makhluk-makhluk ni, dia semua ada ekosistem dia. Dia ada ekosistem dia kan. Ekosistem ini rosak kerana adanya fasad, kerana adanya kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak, dia akan secara naturalnya, secara semula jadi, dia akan memberi manfaat kepada setiap orang. Laut ada manfaat dia, bumi ada manfaat dia, gunung ganang ada manfaat dia, sungai ada manfaatnya. Kan? Yang tumbuh melata ada manfaat, yang berkaki empat ada manfaat, yang berkaki dua ada manfaat. Segala sesuatu ada manfaat li ghardin sahih, atas matlamat yang baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut juga ila ajalin musamma. Ajalin musamma. Jadi setiap sesuatu itu ada tempoh dia. Ada tempoh hayat dia dari ilman. Hari ini kita ada, mungkin esok lusa kita tak ada. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun ketika baginda wafat. Jadi itulah baginda sebut umur umat aku mabaina sittina wa sab'in. 60 ke 70 itu umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada permulaan, ada pengakhiran. Bumi ni pun begitu juga, ada permulaan, ada pengakhiran. Ada orang tanya kat saya, Ustaz, adakah sekarang ni apa yang kita lihat, banjir situ, banjir sini, gempa bumi kat situ, gempa bumi kat sini, cuaca tak menentu, iklim tak menentu, adakah ini tanda-tanda nak kiamat? Ini di antara tanda-tanda bumi mengalami penuaan. Bumi kita mengalami penuaan. Jadi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada peranan dia yang tersendiri. Contoh kita ambil lalat. Lalat kan? Lalat ni bila duduk dekat sesuatu tempat atau objek, dia boleh bertelur. Bertelur, dia akan keluarkan ulat lava tu. Kalau tak ada lalat, tak ada lawa, jasad-jasad makhluk ni yang mati ni tak hancur. Itu penciptaan yang betul tak? Cuma tak ada. Macam mana siapa yang lumatkan, nak hancurkan, nak jadikan dia lebur sampai dia serap dalam perut bumi. Satu fasa kita nampak macam menggelikan. Tapi satu fasa lagi dia menyelesaikan masalah. Dia menyelesaikan. So itu di antara perkara lah. Adalah dunia. Jadi pastinya ada pengakhiran. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW ditanya, bila akan berlaku kiamat? Nabi tanya kepada sahabat balik, apa yang kau dah siapkan untuk menghadapi kiamat? Jadi begitulah kita tanya balik.
Kalau besok nak kiamat, apa saya dah buat persiapan untuk betul. kiamat tersebut. Baik. Mana kata dalam kehidupan kita ni, hari ni kita lihat ramai orang tanya pasal kiamat ni, tapi kita tak risau pasal amalan kita, perbaiki diri kita. Ustaz, kita di TV3 sudah penghujung. Ya. Kita akan sambung dari perbincangan kita ke TV9 selepas ini. Saudara sahabat penonton semua, terus setia dengan Tajalah Ustaz. InsyaAllah kita akan bicarakan surah Al-Kahf 1 hingga 4 sehingga 8.30 pagi. Tapi kita bersambung di TV9. InsyaAllah. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, masih lagi dengan topik perbincangan kita surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4 dan Alhamdulillah saya kira penonton-penonton semua mengikuti perbincangan kita daripada awal sehinggalah kita dah masuk perbincangan kita, topik kita dalam ayat keempat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi. Dan perbincangan kita ini berkonsepkan satu perkara yang mana kita nak mencari kefahaman sebenarnya, tuan-tuan. Bukannya kita ni nak mencari kesalahan, kita nak mencari perkara-perkara yang luar bidang kita. Kita nak mencari kefahaman tentang agama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sekarang ini kita dah masuk fasa ayat yang keempat, ayat yang terakhir untuk perbincangan kita pada hari ini. Berbaki lagi setengah jam, kita cuba untuk memberikan yang terbaik buat anda semua, insya-Allah. Saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Kasmah binti Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 4 di awal ayat seolah ditujukan kepada kaum musyrikin sebab ada perkataan syirik di dalamnya. Walau bagaimanapun di hujung ayat yang sama diminta kemukakan kitab terdahulu sedangkan kaum musyrikin tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Apakah kitab yang dimaksudkan di dalam ayat? Adakah kaum musyrikin Mekah ada pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Soalannya mudah Ustaz. Dia tanya ayat ini, ayat keempat ini seolah-olah ditujukan kepada orang yang syirik, musyrikin. Dan apakah pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu orang musyrikin ini ada ataupun mereka pun ada kitab mereka sendiri? Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Puan Kasmah di atas soalan sebentar tadi. Pertamanya berkaitan dengan perkataan syirik. Confirm ayat ini turun di Mekah. Ayat ini turun di Mekah dan memperlihatkan sikap kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang menganggap bahawa objek-objek ataupun idol-idol yang mereka cipta itu, yang mereka buat juga ada kuasa, ada maksudnya layak disembah. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala cabar mereka, kalau kamu menganggap itu sebagai Tuhan, Tuhan itu dijadikan apa Adakah dia yang jadikan kamu, sedangkan kamu yang buat bentuk-bentuk dia ni, objek-objek ni kamu yang buat. Kamu yang buat dia punya mata, kamu yang buat dia punya tangan, telinga. Jadi kamu yang buat. Jadi macam mana pula kamu menganggap dia sebagai Tuhan? Okeylah, kalau fine lah, kita kata dia kalau Tuhan, dia ada cipta apa-apa tak? Boleh tak sebut satu yang katakan Tuhan berhala-berhala besar di Mekah ni, Lat, Uzza, Manah, walaupun 360 objek. Jadi kadang-kadang objek-objek ni pula setiap kabilah ada bawa pula satu objek Tuhan dia, satu bentuk Tuhan dia. Jadi 360 kan? 360 objek yang Nabi SAW pecahkan. Kan? Jadi yang tiga besar tu Lat, Uzza, Manah. Tiga yang besar-besar ni. Jadi kalau betul lah dia ni boleh mencipta, apa di antara ciptaan dia? Kalau saya nak tanya, kalau orang Islam ditanya, saya yang beriman, Hilman dan semua orang yang beriman tanya, apa yang Tuhan kamu ciptakan? Oh, tak cukup hari kita nak sebut. Tak cukup masa nak sebut satu-satu, banyaknya ciptaan Tuhan. Tapi kalau berhala tu cipta, apa yang dia cipta? Baik, satu soalan, apa yang dia cipta? Jadi kalau dia mencipta, ada tak di mana-mana disebut dia mencipta? Itu yang disebut dalam ayat ni, apa yang Puan Asma tanya tadi. Mereka kan tak ada kitab. Jadi mereka ni ada kitab ke? Apa kitab? Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala nak tanya, kalau betul dia dicipta, ada tak di sana mana-mana bukti? Atau ada tak di sana mana-mana dalil yang menunjukkan bahawa dia mencipta itu dan ini? Itu ni bi kitabim min qabli hadha. Boleh tak bawa? Kan, bawalah kamu kepadaku sebuah kitab dari Allah yang lain daripada Al-Quran. Jadi cabaran ini valid, cabaran Allah mencabar, tetapi orang Arab Quraisy, kafir Quraisy, sampai-sampai bila-bila pun tak boleh nak fulfill, tak boleh nak jawab. Sebab mesti ada panduan. Saya ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada panduan. Apa panduan saya? Al-Quran. Betul kan, Hilman? Al-Quran menjadi buku manual untuk kehidupan manusia. Quran menceritakan segala perkara yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Jangan kata Quran tak sebut apa-apa pun. Macam-macam Quran sebut. Cuma manusia tak cukup masa saja untuk menyelongkar dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia ambil masa untuk menyelam, mencari, mengkaji, menyelongkar, menyelidik, macam-macam kita akan jumpa dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran akan bawa kita lebih jauh. Itu dari sudut Quran kan. Jadi ada tak kitab lain dari Quran ini yang memberi panduan kenapa kamu harus sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tak boleh lah. Memang tak ada. Semua adalah ideologi, semua adalah ikut-ikutan. Mereka ikut nenek moyang. Dan berhala ni masuk pun dia secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja dibawa oleh beberapa orang sebagai tanda berlindung, bawa seorang, bawa dua orang, bawa lama-lama jiwa kosong. Jadi mulalah perkara-perkara syirik, perkara-perkara salah ni masuk. Sama juga seperti mana Nabi Nuh alaihi salam, bila Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, adik-beradik Nabi Nuh, kemudian ada pula kaum yang nak menyembah Nabi Nuh. Kalaulah dibiarkan kelak, Nabi Nuh akan disembah, dan ada pula yang akan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dibuatkan objek, dibuatkan bentuk. Mula-mula orang kata kita buat ni bukan apa untuk ingatan. Datang generasi kemudiannya dia kata takkan ingat kosong je. Letaklah, pasanglah kalung pula. Lepas pasang kalung, datang generasi berikut pula, takkan kalung aja, tak letak apa-apa. Letak pula, bakar pula lampu, hidupkan cahaya. Kemudian datang pula generasi berikut, takkan cahaya gitu saja. Kita je makan, dia pun nak makan juga. Hidang pula makanan. So dia berubah kan dari semasa ke semasa. Dia jadi daripada ingat saja, sudah jadi kepada menyucikan dan mengagungkan, sehingga ke tahap mempercayai dia mencipta. Jadi Al-Quran kata, itu ni bi kitab min qabli hadha au atharatin min ilmin. Baiklah, kitab tak ada, okey. Ada tak apa-apa dasar ilmu? Ada tak ilmu? Maksudnya saya nak convincekan seseorang, saya nak suruh seseorang untuk percaya pada saya, apa yang saya sembah mesti ada ilmu. Apa ilmu yang saya ada? Baik, saya yang buat meja ni, dan Ilman kata, contoh ada Ilman, meja ni cantiklah Ustaz buat, dia punya bulatnya ngam, dia punya bentuknya ngam, lepas tu kadang-kadang pula corak dia, cantiklah Ustaz buat memang. Jadi saya buat, siapa yang dipuji? Saya dipuji. Takkan meja ni dipuji, cantiknya kau ni meja, cantiknya kau meja. Meja ni ada orang jadikan, ada orang buat. Jadi di antara meja dengan saya, siapa yang hebat? Yang cipta lah. Yang saya lah hebat. Tapi kenapa pula dia yang dipuja? Patut pujalah orang yang buat. Jadi sebab itu Quran ni kan balik-balik suruh manusia berfikir. Fikirlah. Wa in yaslubuhumudh dhubabu la yastanqidhuhu minhu syai'a, dha'if at-talib wal matlub. Kalaulah kamu hidang, katakan kamu hidang pada idol objek, sesuatu makanan, disembelih kambing atau diletakkan buah-buahan, anything, letak depan dia, datang seekor lalat, ambil, bawa lari, objek tu atau idol tu boleh tak ambil balik daripada lalat tu? Boleh tak ambil lalat, ambil terbang pergi? Tak boleh buat apa-apa. Sebab tu Quran, dha'ifat talibu wal matlub. Jadi yang meminta itu lemah, tempat bergantung dan meminta juga lemah. Jadi akal manusia ini sudah dipengaruhi dengan hujah-hujah yang kosong. Saya ingin petik sikit saja, ada masa sikit dah Ilman. Apa yang disebut oleh Imam Tabari mengenai kitab tadi itu? Ituni bi kitabin min qabli hadha yaqulu ta'ala dhikruhu bi kitabin ja'a min indillah min qabli hadha al-Quran min qabli hadha al-Quran alladhi anzala alayya bi anna ma ta'buduna min al-alihati wal awthani khalaqu min al-ardi shay'a aw anna lahu ma'allahi syirkan aw syarikan fi as-samawati fayakunu dhalika hujjatan lakum ala ibadatikum iyyaha. Jadi maksudnya
Allah Subhanahu wa taala beritahu kalau ada kitab lain yang diturunkan sebelum kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa adanya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun arahan sembahlah berhala, sembahlah patung, sembahlah apa-apa objek kamu buat. Tak ada kan? Tak ada. Jadi tak valid apa yang mereka lakukan. Jadi manusia ni perlukan masa untuk berfikir. Kadang kita heran juga manusia ni dia boleh cipta macam-macam. Akal dia dari sudut sains, dari sudut teknologi kan. Kalau kita lihat ada setengah negara tu dia memang mendominasi teknologi ni, teknologi maklumat ni. Dan ke mana-mana negara kita pergi mereka lah akan mendominasi. Tapi dalam masa yang sama mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kau dah Tuhan jadikan kau manusia yang hebat, boleh lihat dari sudut algoritma, boleh lihat dari sudut teknologi, boleh susun fakta, boleh buat macam-macam ciptaan yang inovasi-inovasi yang orang kata wow hebatnya. Tapi dalam masa yang sama engkau sembah benda perkara yang tak masuk akal. Jadi mana peranan akal tu dari sudut kebenaran dan juga kepalsuan tadi. Dalam keadaan dia berakal tapi dia tidak berakal. Itu perkara yang orang kata apa, beruntung kita umat Islam, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Saudara, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4 bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi. Dan saudara, kita di orang kata apa, penghujung rancangan sebenarnya. Kita berbaki lagi beberapa minit, 10 ke 15 minit untuk kita bicarakan mengenai topik kita yang berbaki ini. Tanpa selangkan masa, saya nak baca soalan daripada Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Nur Dahlia Biru. Adakah ayat ini Allah menyuruh kita melihat dan berfikir tentang orang-orang yang memuja patung berhala, kubur, batu-batu dan barang-barang lain sebagai tempat sembahan untuk meminta, sebagai tempat memperkenankan permintaan? Yang kedua, adakah perbuatan itu sia-sia kerana mereka menjadikan sebagai tempat ibadah untuk berdoa pada hari kiamat kelak? Adakah mereka akan bermusuh-musuhan dengan barang-barang sembahan mereka itu? Baik, mana kata kat sini Ustaz yang kita boleh bicarakan. Yang pertama tadi tu, adakah kita perlu memikirkan bukan sahaja patung itu, adakah kita perlu memikirkan kita melihat orang yang menyembah patung berhala itu? Silakan. Ya, saya teringat kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ni tuan-puan, kita tahu kisah Nabi Musa ni panjang. Bila Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel merentasi atau menyeberangi Laut Merah, selamatkan Bani Israel ni daripada Fir'aun, yang mana Fir'aun mengaku diri Tuhan. Dan Nabi Musa kata tak betul. Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, menjadikan langit dan bumi. Dialah menghidupkan kita, mematikan kita, bagi kita makan, bagi kita hidup. Jadi Nabi Musa alaihissalam sampaikan wahyu, menyampaikan kepada mereka dengan penuh mukjizat, dengan mukjizat-mukjizat yang membuktikan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Diselamatkan mereka pada satu malam, merentasi Laut Merah. Mereka dah sampai ke darat, selamat dah. Fir'aun mereka lihat mati lemas, tentera Fir'aun pun mati lemas. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyeberanglah mereka, naik ke atas bumi Syam, masuk ke Palestin, bumi Palestin ataupun kawasannya lebih pada sempadan Palestin, Jordan, Syria, kawasan-kawasan yang melibatkan yang disebut sebagai bumi Syam. Bila naik atas darat, Bani Israel, Nabi Musa sedang bawa Bani Israel ni sedang berjalan nak pergi ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu mereka tersempat ada kaum yang menyembah berhala.
Apa agak-agaknya Bani Israel cakap dengan Nabi Musa? Dia kata, "Ya Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah." Hei Musa, boleh tak kau jadikan untuk kami Tuhan? Jadikan untuk kami Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Jadikan kami untuk kami berhala Tuhan seperti mereka ada. Sedangkan baru lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedegilan apakah ini? Kenapa mereka sampai tak boleh nak beri diri mereka sendiri hak kebenaran melihat akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Melihat Nabi Musa pukul laut itu dengan tongkat, air laut terbelah dua. Mereka seberang. Ini adalah kekuasaan Allah, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan mitos. Nabi Musa sampai di darat, dia kata, Musa, boleh tak jadikan kami Tuhan? Yang tadi itu siapa? Yang tolong kamu siapa? Dia nampakkan manusia. Jadi sebab itu, manusia ini kadang-kadang hilang hala tuju. Persoalan berkaitan dengan berfikir mengenai manusia yang suka memuja-muja ini. Betul. Kita nak tahu juga hujungnya dia akan dapat apa. Puja kubur, puja objek-objek tertentu, puja tempat-tempat tertentu. Jadi memuja ini adalah satu perbuatan yang tidak menepati syariat. Dia kalau ikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, tuan-tuan lihat saya petik daripada apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikenal sebagai Imam Mufassirin min Ahli Sunnati wal Jamaah. Dia adalah imam tafsir di kalangan ulama yang mempelopori mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut? Dia kata wal ibadatu ibaratun 'anil ityani bi akmali wujuhit ta'zim. Ibadat itu adalah gambaran ataupun diperlihatkan suatu amalan yang dilakukan secara solid, secara membulat dengan penuh keagungan. Kepada siapa? Kepada Allah. Zalika la yaliqu illa biman sadara anhu akmala wujuhul in'am. Yang demikian itu kalian tak boleh lakukan. Saya tak boleh menzahirkan tanda agung, tanda patuh, tanda tunduk, melainkan kepada Sang Tuhan yang memberi saya segala macam nikmat dan juga membuktikan kebesarannya. Betul kan? Jadi siapa yang beri saya kenikmatan? Allah. Siapa yang hidupkan saya? Allah. Siapa yang beri saya pelbagai nikmat? Allah. Maka dialah Tuhan selayaknya disembah. Kalau pergi kat kubur, apa kubur bagi kat saya? Kalau saya pergi dekat objek-objek, apa objek itu beri pada saya? Kan lebih aula saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fama kana al-khaliqul haqq mun'im al-haqiqi huwa Allah Subhanahu wa taala. Apabila adalah pencipta yang sebenarnya, dialah Tuhan yang memberi nikmat secara mutlak, maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Wajaba alla yajuzul ityan bil ibadati wal ubudiyyati illa lahu wa li ajli. Oleh demikian, setelah saya tahu dialah Tuhan mencipta saya, memberi saya pelbagai nikmat. Di antara nikmat, ibu ayah kena faham. Di antara nikmat bukan nikmat makan minum sehat. Di antara nikmat kenal Allah juga satu nikmat. Apa erti saya boleh makan minum, saya kumpul kekayaan kalau saya tak kenal Tuhan, saya tak kenal Allah? Jadi saya rugi. Jadi nikmat itu bila saya kenal Allah, saya dapat merasakan keakraban dengan Allah, saya dapat rasakan kehangatan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sayalah manusia yang paling beruntung dikurniakan nikmat. Jadi untuk Allah lah saya harus beribadat. Dia hujungnya amalan-amalan dilakukan bukan kerana Allah, dia akan jadi sia-sia. Seperti mana sahabat kita tanya tadi kan, akan jadi sia-sia. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba bayangkan ayat ni, cuba bayangkan Nabi berdiri di kalangan orang Arab Quraisy yang menyembah berhala. Nabi sebut, ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati wal ard. Fis samawat. Nabi berdiri, Nabi beritahu pada kaum Quraisy, dia kata, ara'aitum, hei kafir Quraisy, wahai kaum Quraisy, aku melihat kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memohon selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak tunjukkan kepada saya apa yang makhluk-makhluk ini telah jadikan? Apa yang mereka boleh buktikan? Tak ada benda yang mereka boleh buktikan. Jadi orang Islam, dia nak sembah mesti sembah Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, yakin kepada Allah, mutlak doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain tempat kita bergantung, hanya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ni benda yang tak boleh kompromis. Benda keyakinan, kepercayaan tak boleh dikompromis, tidak boleh dirunding.
Boleh tak saya runding sikit bab akidah ni? Tak boleh. Kalau saya bawa syirik menemui Tuhan setipis kulit bawang, saya tak boleh masuk syurga. Kalau setipis kulit bawang, nipis tak kulit bawang? Nipis. Nipis lah. Kalau ada syirik nipis itu, tak boleh masuk syurga. Tuhan tak mau saya. Mana ada dosa yang lebih besar? Kan? Tadi ayat apa yang pangkal yang sebut tadi kan? Mencampakkan diri dia dalam api neraka, dia lebih daripada dalam api, dia lebih suka daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran yang benar lah tu. Maksudnya humban saya dalam api neraka, saya tak ada humban saya dalam api, saya lagi rela daripada mensyirikkan Tuhan. Bukankah itu satu gambaran bahawa apa jadi pun, saya dikerak berapa pun, saya tak akan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan saya. Dialah yang beri saya segala-galanya. Mana mungkin saya engkar kepada dia. Tiba-tiba kita tinggalkan Allah, kita pergi pada perkara-perkara yang lain. Bagaimana agaknya pandangan Tuhan pada kita pada ketika kita mencari tempat lain bergantung bukan kepada Allah. Aku dah bagi korang macam-macam, makan, minum, sehat, walafiat, macam-macam bagi. Tiba-tiba kau pergi tempat lain. Allahu Akbar. Sedih kan? Sedih. Kadang-kadang rasa geram, tuan-tuan. Geram bila kita baca kisah Nabi Musa dengan orang minta lagi Tuhan. Kita rasa geram. Tapi itu ujian bagi Nabi. Ujian bagi kita adalah kita ni kena sebarkan kebaikan untuk orang faham tentang Allah dan orang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan daripada Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz. Apakah fadilatnya surah Al-Ahqaf ini bila dibawa baca dalam solat? Mohon pencerahan Ustaz. Apakah fadilat Ustaz? Kalau kita ada fadilat yang khas ke sekiranya kita bawa Al-Ahqaf ni dalam solat? Silakan. Ada beberapa riwayat yang dipertikaikan jugalah hujung riwayat tak berapa nak kuat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat dan memberi peringatan melalui solat dan melalui surah ini kepada kaum muslimin. Yang itu yang pertama. Yang keduanya dari sudut fadilat ni pula, kalau kita faham surah ni, apa yang kita baca. Jadi kita kan sedang mengikuti program Tanyalah Ustaz kan. Jadi bila kita dah faham, kita ikuti episod ni sampai ayat ke-35. Ini baru ayat 4. 1, 2, 3, 4. Kita ada 31 ayat lagi. Jangan ke mana-mana. Ikuti sampai hujung. Jadi bila kita baca surah ni, kita akan rasa, Masya Allah, hebatnya Tuhan, hebatnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, Da'i Helman, saya berpendapat begini, ada surah-surah yang digalakkan kita baca, betul tak? Dan fadilatnya besar. Baca surah Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa kepapaan. Baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, dia akan dilepaskan daripada azab kubur. Jadi kita tahu fadilat ini memang besar. Saya tak nafikan fadilat ini melalui hadis-hadis yang sahih. Cuma bila seseorang itu mengejar untuk dapat pahala dengan membaca surah Al-Mulk setiap malam, hujungnya apa jadi tahu? Hujungnya dia akan menjadi seorang yang faham surah Al-Mulk. Bukan sekadar baca untuk fadilat, tetapi kehidupan dia dapat diubah melalui surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mengubah dia. Yang demikian itu adalah kejayaan besar untuk dia ketika di dalam kubur. Begitu juga surah Waqi'ah. Bukan baca lepas tu pergi tidur, tak kerja. Surah Waqi'ah saya baca setiap hari. Saya tengok bagaimana surah Waqi'ah ini menggambarkan nikmat Allah, rezeki Allah melimpah luas. Tuhan turunkan rezeki dari langit. Dalam perut bumi ada rezeki. Jadi makhluk semua boleh cari rezeki, boleh kongsi rezeki. Jadi daripada situ kita lihat, dia baca setiap hari, timbul motivasi dalam diri dia. Aku pun kena kerja keras. Jadi jadilah dia orang yang berjaya. Jadi surah itu akan mengubah kehidupan kamu. Surah Al-Mulk akan mengubah, surah Waqi'ah akan mengubah, surah Sajadah akan mengubah, surah Al-Insan akan mengubah, surah Al-Ahqaf juga akan mengubah. Jadikan kita orang yang lebih baik, lebih akrab, lebih cintakan Al-Quran, lebih cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin akan kebangkitan, yakin akan hari pembalasan. Saya kira bila topik surah Al-Ahqaf ini, doktor akan banyak lagi bincangan. Esok pun ada lagi. Ya, insya-Allah. Kita mungkin hari ini kita tamatkan kita punya perbincangan hari ini dengan sedikit doa. Boleh? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, setelah kami berbincang dan bermuzakarah surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4, apalah kiranya kau lemparkanlah ke atas kami rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang cintakan Al-Quran, suka membaca Al-Quran, suka mentadabbur ayat-ayatnya, lalu kami mengamalkan segala perintah Engkau dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah generasi kami generasi yang cintakan Al-Quran. Amin. Anak cucu kami cintakan Al-Quran. Sanak saudara kami cintakan Al-Quran. Sahabat andai kami cintakan Al-Quran. Jiran tetangga kami cintakan Al-Quran. Semoga negara ini dinaungi dan dipayungi dengan rahmat Al-Quran. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan syafaat Al-Quran kami mohon, apalah kiranya Kau angkat segera COVID-19 daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Kau berilah kami kesembuhan. Kau jauhkanlah kami daripada wabak ini, ya Allah. Bagi mereka yang sedang terlantar sakit kerana COVID dan juga penyakit-penyakit lain, kami mohon ihsan-Mu, ya Allah. Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Berilah kekuatan kepada frontliner, barisan hadapan, dari kalangan doktor, polis dan juga askar yang bertungkus lumus menjaga negara kami daripada terus merebaknya COVID-19 dalam usaha untuk memutuskan rangkaian ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Ravi, dan saya dan juga Al-Fadhil Ustaz memohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara, sekira ilmu yang disampaikan hari ini yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jadi esok jangan lupa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat saya Dai Azrin untuk bincangkan surah Al-Ahqaf ayat 5 hingga 8 Ustaz, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.